Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Ya, semua tuan-tuan perempuan ya? Tak ramai lagi ni ya, 21 orang baru. Iya. Tak apalah ya, nanti orang boleh tengok ya. Nanti orang boleh tengok apa kita panggil ya, rakaman. Ya. Jadi seperti mana biasa kita akan ulang kaji sikit ya, buku Unlocking the Word of the Quran, dan insya-Allah kita masuk topik baru lah ya. Jadi boleh tengok ya, Unlocking the Word of the Quran, buku yang kedua ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada nak salin apa-apa, jadi boleh buka buku yang sama ya. Tapi kalau setakat nak baca, nak dengar, kalau belum ada buku boleh terus kepada buku ni lah ya. Jadi kita punya kita punya perbincangan ya akan ambil daripada buku ni ya. Jadi kita punya kita punya vocabulary ya, semakin hari semakin bertambah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan tunggu-tunggu ya. Ada peluang untuk buat ulang kaji ya. Jangan tunggu sampai terlampau banyak sampai kita tak boleh nak kejar nanti ya. Jadi tolong diambil perhatian lah ya. Muka surat berapa yang terakhir itu Kak Mazidah? 50 berapa kita? 55. 55 ya. Muka surat 55. Jadi tolong buka muka surat 55 ya. Kita akan ulang kaji balik muka surat 55 sebelum kita masuk muka surat 56 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita akan tengok nombor 81 sekali lagi. Ya, kita ulang kaji balik. 81 Fir'aunu ya. Ini adalah nama bukan Arab, Fir'aunu, dan tidak boleh ditanwin ya. Kerana dia bukan nama Arab, tak boleh ditanwin. Dan boleh dibaca dengan dua cara saja, Fir'aunu dhammah ya, dan Fir'auna fathah. Kalau dia jadi subjek, Fir'aunu. Kalau dia jadi objek dan datang selepas preposition, Fir'auna. Fir'auni tak ada. Ya, dan dia adalah gelaran ya untuk lelaki. Ustaz dah sebut ya, ada Firaun perempuan tapi tetap dianggap sebagai lelaki. Maknanya dia pakai pakaian lelaki dan bertindak seolah-olah macam seorang lelaki walaupun rakyat tahu dia seorang perempuan. Ya, kita dah sebut Firaun tersebut ya, namanya Hatshepsut ya. Hatshepsut ya. Jadi Hatshepsut HAT ya, bayangkan seorang perempuan pakai topi, pakai hat ya. Hatshepsut ya. Dia seorang perempuan tapi dipanggil sebagai Firaun juga. Dia antara Firaun perempuan yang pertama ya. Tetapi Firaun ni gelaran untuk lelaki, kita tahu ya. Fir'aunu, Fir'auna tak boleh ditanwin dan dia nama non Arabik, bukan nama Arab ya. Dan kita kategorikan dia sebagai lelaki. Maknanya haza Fir'aunu ya, haza ya, tak boleh hazihi. 81 ya. 82 kita ada Solihun, seperti nama macam nama Nabi Soleh ya, Solihun. Jadi Solihun dia nama lelaki ya, sebab semua nabi lelaki. Boleh ditanwin sebab dia nama Arab. Solihun boleh dibaca dengan tanwin tanwin dhammah ya, tanwin fathah Solihan, dan tanwin kasrah Solihin. 83 ya, apa makna soleh? Soleh maknanya yang soleh, orang soleh lah ya, lelaki yang soleh, righteous ya. Jadi kalau dia orang yang soleh ya, orang yang buat baik ya, orang yang tidak melakukan kejahatan, kita panggil dia soleh. Kalau dia perempuan kena tambah tak marbutah, solihatun ya, solihatun. 83 Khalidun ya, nama macam nama Khalid bin Al-Walid ya, Khalidun. Jadi yang kekal ya, immortal ya. Macam tuan-tuan tengok cerita ya, cerita-cerita mitos ya, orang-orang Greek ya, ada seorang hulu balang ya, seorang perwira yang dipanggil sebagai Achilles ya. Jadi Achilles, tengok cerita Troy adalah ya, Achilles tu yang berlakon Brad Pitt yang berlakon sebagai Achilles. Jadi dia immortal ya, tak boleh dibunuh. Maknanya kalau orang panah dekat dada pun tak mati dia.
Kalau orang tikam dia dekat perut tak mati. Tapi kalau apa, ada orang panah ya, kena pada dia punya heels ya, dia punya apa kita panggil heels ni, dia punya tumit ya, yang itu boleh mati. Dia bahagian tumit saja yang mortal, yang lain semua immortal. Itu mitos ya, tetapi adalah ya, tuan-tuan tahulah apa ni, apa konsep immortal tadi ya. Tak ada manusia yang immortal, semuanya wafat, semuanya meninggal, termasuk nabi-nabi dan rasul. Nabi Isa pun walaupun belum mati, dia belum wafat, tapi nanti setelah ya berjaya menyelamatkan umat Islam daripada Dajjal dan daripada Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa juga akan diwafatkan oleh Allah. Ya, tak ada yang immortal. Jadi Khalid ya, makna immortal. Jadi immortal dalam konteks Khalid bin Al-Walid merujuk kepada Khalid yang tak mati dalam perang memang. Ya, walaupun 80 ada luka di tubuh dia. Ya, ada kesan luka, tetapi matinya tetap di atas katil juga. Ya, jadi mungkin sesuai lah kalau dipanggil dia sebagai Khalid. Jadi dia adalah nama Arab, boleh ditanwin, boleh baca 3 cara, dan dia adalah masculine. Ya, tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya ya. 84 ahadun. Ya, qul huwallahu ahadun. Tapi kita tak bunyikan tanwin ya, sebab kita waqaf. Qul huwallahu ahad. Sebenarnya ahadun. Ya, boleh baca 3 cara. Ya, dan dia merujuk kepada lelaki juga ya, kepada masculine ya, dengan makna satu-satunya, the one and only ya. Sebab bila kita kata Allah tu satu-satunya, esa ya. Dalam istilah lain ahadun dengan makna esa. Kemudian ahadun juga boleh merujuk kepada hari ya, hari Ahad ya, yaumu ahadin. Tapi kalau yaum, kita letak yaum, hari, Ahad, sebab dia jadi compound noun. Ya, ini Ustaz dah sebut minggu lepas, ni tambahan maklumat baru. Ahad ya, ahadun juga. Tapi kalau letak yaum depan, hari, maka dia jadi compound noun. Bila compound noun, Ahad menjadi second noun. Bila dia second noun, dia mesti kasrah. Yaumu ahadin. Yaumu ahadin. Mana hari Ahad. Ya, boleh tak dapat tu? 84. Kalau kita sebut ahadun, boleh tanwin 3 cara. Kalau kita jadikan dia sebagai second noun, yaumu yang pertama, hari, ahadin, ahad, maka ahad tu menjadi second noun. Bila dia second noun, dia tak boleh baca dengan domah, tak boleh baca fathah, kita baca dengan kasrah. Yaumu ahadin. Ya, yaumu ahadin. Boleh tak dapat yaumu ahadin tu? Kak Masyitah, boleh tak yaumu ahadin? Boleh. Boleh ya. Okey, yaumu isim yang pertama, maknanya dia first noun. Ya, dan first noun tak boleh ada alif lam dan tidak boleh tanwin. Tapi kalau second noun boleh, alif lam pun boleh, tanwin pun boleh. Tapi mesti tanwin kasrah kerana dia adalah second noun. Ya, okey. 85 alamin. Alam, daripada perkataan alam. Alam maknanya world ataupun alam. Kalau alamin lebih daripada satu alam. Sebab Allah ya menguasai semua alam. Alam manusia, alam haiwan, alam apa ni, tumbuh-tumbuhan, alam malaikat, ya, alam jin, syaitan dan sebagainya. Jadi semua kita panggil alamin. Dan dia dalam bentuk plural kerana ada ya dan nun di akhir perkataan. Ya, bila ada ya dan nun biasa menunjuk kepada makna plural. Ya, cuma ya dan nun tu mesti berbaris apa kita panggil? Ya, mesti alamina. Ya, hari tu apa ni, siapa, Kak Aloha ke siapa tanya, Kak Jamaliah ke? Ya, kalau alamai ni, kalau alamin, kalau mim baris bawah itu plural. Tapi kalau mim baris atas ya fathah, maka dia adalah dual ya. Jadi kita boleh baca alamina, boleh juga baca alamaini. Ya, alamaini. Jadi kalau alamaini min tu fathah, maka dia dual, dua. Tapi kalau alamina mim kasrah, dia adalah jamak. Ya, dia adalah plural. Ya, plural dalam bentuk plural masculine. Ya, worlds. Ya. Itu dia punya apa? Dia punya makna dia. Dan alamin kalau satu kita panggil alam saja. Ain alif ataupun ain ya, ada apa? Ada alif dagger ya, alif khanjariah, lam dan mim. Mim tu boleh tanwin. Tu kalau singular. Tapi di sini bukan singular, di sini adalah plural. Okey ya, 86. Ya, wajhun. Wajhun dengan makna satu wajah, satu muka, a face. Ya, wajhun.
Boleh baca tanwin 3 cara, dia normal noun dan boleh letak alif lam depan kalau enggak, boleh. Dan wajhun ni masculine. Ya, dia singular, masculine singular. Dengan makna wajah. Ya, orang Melayu pun panggil wajah. Ya, tapi sebenarnya bukan wajah, ya, wajhun. Boleh tanwin, ya, wajhun. Tapi orang Melayu dia tak ada tanwin-tanwin, tak ada, ya. Tapi dia ambil pada bahasa Arab wajhun. Ya, dia singular masculine. Kalau jamak, ya, kalau plural dia wujuhun. Waw, jim, waw, ha. Ya, yang itu tuan-tuan boleh dapat secara mudah bila tuan-tuan beli dictionary of the plural. Ya, dictionary of the plural, tuan-tuan boleh dapat dia punya plural. Maknanya dictionary of the broken plural. Ya, sebab kalau masculine plural kita tambah ya nun, waw nun. Kalau dia feminine plural kita tambah huruf alif dan ta, ya, di akhir. Kalau dia broken plural, yang itu yang kita kena pakai kamus. Kena pakai dictionary, ya. Wajhun, jamaknya wujuhun. Waw, jim, waw, ha. Ya, wajhun singular, wujuhun plural, ya. Okey, 87. Alimun. Alimun dia sifat, ya. Dia adalah adjektif dengan makna pedih. Ya, painful bahasa Inggerisnya. Ya, alimun. Boleh baca tanwin. 3 cara. Normal noun, ya. Dia singular masculine. Ya. Jadi kalau kita kata azab, azab itu pedih, kita kata azabun alimun. Azabun alimun, ya. Dia bukan compound noun lah. Dia itu bersifat, ya, dia sifat. Jadi kita kata azab yang bagaimana? Azab yang pedih. Jadi bila kita terjemahkan yang pedih, yang sakit, ya, yang tinggi, yang rendah, itu semua adalah adjektif. Ya, dalam bahasa Melayu kita letak yang. Dalam bahasa Arab tak perlu, ya. Tapi dia akan ikut baris pada yang pertama. Kalau kita kata azabun, ya, maka dia jadi apa? Ya, azabun dia jadi apa ni, noun, ya. Sifat dia alimun. Azabun alimun. 87. 88, ya, amalun. Amalun juga normal noun, boleh baca 3 cara, boleh tanwin, boleh letak alif lam di depan. Ya, amalun dia singular masculine, ya, dengan makna satu amal, an action, ya, an action. Satu perbuatan, satu amalan, ya. Dan amalan boleh 2 kategori, satu amalan baik, satu amalan jahat. Ya, solat tu adalah amalan yang baik, ya. Kita nak kata amalan baik, amalan yang bagaimana? Amalun solihun. Boleh ambil nombor 82, jadikan dia sifat, ya, jadikan dia adjektif kepada 88. Letak perkataan amalun sebelah dia solihun. Maknanya amal yang soleh. Ya, amal yang soleh. Itu kalau singular. 89, insanun. Normal noun, boleh tanwin, baca 3 cara, boleh letak alif lam di depan, ya, dan dia merujuk kepada umum saja. Maknanya seorang insan. Insanun singular, seorang insan. Boleh lelaki, boleh perempuan. Ya, maknanya dari segi sifat tu boleh lelaki, boleh perempuan. Cuma bila kita sebut insan secara umum kita letak haza. Ya, kita tak letaklah hazihi. Ya, sebab dari segi bahasa dia dianggap sebagai masculine. Tapi dari segi makna, asalkan dia manusia, lelaki atau perempuan, kecil atau besar, semua kita panggil insan. Cuma apa ni, konsep asalnya adalah masculine, ya, masculine apa? Singular masculine. Insanun. Boleh tanwin 3 cara, normal noun. 90, bayinatun. Ya, boleh baca 3 cara juga sebab dia tak marbutah, boleh tanwin, ya, tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah, boleh letak alif lam di depan, ya, dia normal noun. Tetapi dia adalah feminin, ya. Hazihi bayinatun. Apa makna bayinah? Sesuatu yang jelas ataupun bukti, ya. Macam mukjizat pun dipanggil bayinah sebab bila dia datang orang lain boleh tengok, ya, macam tongkat Nabi Musa. Bila Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk baling tongkat dia jadi ular, orang boleh tengok ular tu betul-betul punya ular real, dan ular tu makan semua ular-ular kecil yang dibuat sebagai sihir oleh ahli-ahli sihir, ya. Dan ahli sihir pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tahu apa yang Musa buat tu bukanlah sihir tetapi itu adalah benda yang factual, benda yang betul, reality, ya. Jadi dia boleh nampak depan mata. That's why bayinatun antara maknanya ialah clear, ya. Benda yang kita boleh nampak depan mata kita, ya, macam mukjizat, ya, macam sesuatu bukti yang datang pada Allah. So 90 selesai. Ada soalan? Silakan.
Ya, ada 10 perkataan. Kalau ada apa-apa. Kak Mazidah ada apa Kak Mazidah? Ada Ustaz, tak ada. Boleh proceed. Tanya orang Okey, lain. yang lain-lain silakan. Tuan-tuan, ada apa-apa? Ya. Ada apa-apa silakan. Siapa tu? Ya. Ya, Kak Syam, ya. Ada apa Kak Syam? Kak Syamsiah? Ada apa? Ya. Kak Aloha ada apa Sofa? Kak Aloha ada apa-apa? InsyaAllah, bab masa ni tak ada Ustaz. Tak ada ya. Okey, ya. Apa ni? Haji Jailani ada apa Haji? Tak ada, ya. Okey, Kak Mariatun okey. Alhamdulillah, following very closely Ustaz. Okey, thank you. Kita teruskan ya kepada nombor 91 ya, ni baru ya. Bagi perhatian. Yang pertama ialah macam mana baca ni? Ya, kita try ya. Apa ni Kak Aloha nombor 91 macam mana baca dia? Yauma izun, yauma izan ke yauma izin? Yauma izin. Ya, tak pernah dengar kan yauma izun, yauma izan, tak pernah. Dia sentiasa yauma izin. Dia tanwin ya, tetapi tak boleh baca cara lain. Satu cara saja. Ni pelik tuan-tuan ya. Ni abnormal ni. Yauma izin ya. Yauma izin maknanya apa? Yauma izin pada hari itu. At that time ya, ataupun on that day. Betul lah tu ya. At that time or on that day. Yauma izin pada hari itu. Ya, pada hari di mana manusia dikumpulkan di mahsyar. So yauma izin. Pada hari di mana manusia mendapat nikmat syurga, yauma izin. Boleh. Ya, ketika manusia dikebumikan, dikubur, yauma izin. Maknanya on that day ataupun at that time, ya, yauma izin, dia boleh tanwin tapi boleh tanwin satu cara saja. Tanwin kasrah. Tak boleh letak alif lam, ya. Dan dia tak ada jantina lah. Ya, jadi secara umum kita kata dia maskulin saja. Ya, tapi orang tak letaklah ya perkataan haza sebab dia bukan merujuk kepada objek. Dia merujuk kepada hari itu. Ya, pada hari itu, ya, pada hari itu. Jadi biasanya kita tak peduli apa ni maskulin feminin lah. Ya, sebab kita menceritakan situasi keadaan pada hari tersebut. Ya. Okey ya, itu 91, 92 kiamatun, kiamat kita tahu ini adalah nama hari kiamat, ya, day of awakening, day of standing. Sebab manusia pada hari itu ya dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan berdiri, tak ada duduk tuan-tuan. Ya, hari kiamat tu orang berdiri. Ya, sebab apa berdiri ya? Sebab amalan mereka sedang nak dikira, sedang nak dihisap. Ya, jadi manusia berpeluh-peluh, kita baca dalam hadis yang sahih. Ya, berpeluh-peluh sampai peluh dia tu ya menenggelamkan dia. Ada orang yang peluh dia sampai dia punya buku lali, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada dan ada yang tenggelam ya di dalam kepanasan pada hari tersebut. Jadi itu salah satu sebab mengapa dipanggil qiyam. Apa makna qiyam? Qiyam bukan berdiri. Ya, biasa kita kalau kita qiyam, ya masa kita baca Fatihah kan qiyam. Masa kita baca surah kan qiyam. Masa kita kunut nazilah qiyam. Ya, sami Allahu liman hamidah kan qiyam nama dia tu. Jadi pada hari kiamat manusia juga akan berdiri semuanya. Sebab itu dipanggil kiamatun. Ya, pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah. Ya, kiamatun boleh baca dengan 3 cara. Dia normal noun, tak marbutah di akhir, boleh letak alif lam di depan. Dia adalah feminin. Ya, feminin. Okey, 93 Quranun. Quranun Quran lah. Ya, Quranun tu Quran. Boleh dibaca dengan 3 cara, normal noun, Quranun, Quranan, Quranin. Boleh letak alif lam di depan. Dia masculine singular. Ya, masculine singular. 94 qalilun. Ya, dia adalah adjektif. Qalilun adjektif, sifat menunjuk kepada makna sedikit, little. Ya, jadi bila kita sebut little tu bukan makna little brother, bukan. Ya, jadi kalau kita kata little brother menunjuk pada makna younger brother. Ya, tapi dalam bahasa Arab kita tak kata akhun qalil, tak ada. Ya, perkataan qalil bukan untuk menunjuk pada makna younger, bukan. Qalil dengan makna sedikit.
Ya, jadi maknanya little amount, ya, jumlah yang sedikit. Ya, contoh korma, ya, yang dibawa depan Nabi. Korma tu sedikit. Ya, sebab musim tu musim sejuk. Musim sejuk bukan musim korma. Kalau korma ada pun korma yang sudah kita kata sudah lama disimpan, ya, macam kita kata dah hapak lah, dari segi bau dia hapak. Ya, dah tak segar, bukan fresh. Ya, jadi Nabi pun Nabi pun bacakan doa tertentu, ya, sahabat tak dengar, kita pun tak tahu apa doa Nabi baca, ni khusus untuk Nabi. Bila buka balik bekas tadi, ya, kurma tu sudah bertambah. Allah buat kurma tu dapat dimakan oleh para sahabat Nabi yang ramai pada masa tu. Ya, itu dalil an-nubuwah, ya, kelebihan Nabi yang Allah bagi, ya, bukan untuk mengalahkan musuh tapi untuk manfaat. Kalau mengalahkan musuh mukjizat. Tapi kalau untuk Nabi dan para sahabat dipanggil dalil an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ya, kita kata qalilun, sedikit, tetapi bila Nabi jampi, ya, maknanya Nabi bacakan ayat Quran atau Nabi bacakan doa tertentu, maka jumlahnya bertambah dengan izin Allah. Itu qalilun. Dia merujuk kepada singular masculine. Ya, boleh letak alif lam dan boleh tanwin, normal noun. 95 akharun, ya. Boleh baca akharan dan akharin, boleh. Ya, maknanya dia normal noun, boleh tanwin, ya, boleh letak alif lam di depan, dia adalah singular masculine. Ya, dengan makna ada, ya. Apa kita panggil, ya? Wa akharun, ya, dan satu lagi. Maknanya another, boleh juga makna another one. Ya, another one. Maknanya other than the one that we mention, ya, at the first time. Jadi kita sebut sesuatu, ya. Kita kata Ustaz sebut, ya, Ustaz kata Haji Ismail sebagai contoh, ya. Dia masculine plural, masculine singular. Kemudian Ustaz sebut yang hadir pada hari itu Haji Ismail, kemudian ada seorang lagi, wa akhar, dan seorang lagi, ya, another one yang hadir ialah Haji Ishaq, Ustaz kata. Jadi Haji Ismail pun ada, Haji Ishaq pun ada. Jadi itu cara kita nak gunakan perkataan akhar. Ya, sebab orang tanya kan, orang tanya siapa datang? Ustaz kata Datuk Azizul datang. Ya, ada seorang lagi, ya. Wa akhar, dan seorang lagi, dan another person who was present. Ya, siapa dia? Ustaz kata Datuk ni kot, ya. Datuk siapa lagi? Ya, Datuk Azizul datang, Datuk Ridwan contoh pun datang juga. Ya, ataupun Datuk Osman datang juga. Itu Ustaz kata akharun, ya, yang wa akharun dan yang seorang lagi. Itu cara kita gunakan perkataan akhar. Okey, ya, so far so good. Ada apa pertanyaan? Silakan. 95 sudah. Tak ada 96 Ibrahim. Boleh tanwin ke tak boleh tanwin Kak Mazidah? 96 ni. Boleh tanwin ke tak? Tak boleh. Boleh. Ya. Tak boleh, Zai. Sebab apa tak boleh? Sorry. Bukan nama Arab. Saya sorry Ustaz, saya tak unmute. Saya dah bercakap tapi saya tak unmute. Jawapannya tak boleh. Perbincangan minggu lepas hanya 3 saja yang boleh tanwin dan 2 nama exceptional. Ya, betul. Yang Jadi Ibrahim tak boleh, ya, sebab dia non-Arab, ya. Kalau nak to be specific, Ibrahim ni from where Kak Mazidah? From which country? Nabi Ibrahim? From where? From Babylon. And he was a Babylonian. Ya. Jadi dia dari Babylon. Iraki lah kalau zaman sekarang kita panggil. Iraki. From Iraq, ya. Iraki. Kalau dulu Babylonian, ya. Okey, 96 Ibrahim. Jadi kalau Ibrahim pun tak boleh tanwin, kita boleh baca berapa cara Prof Raga? Berapa cara baca Ibrahim? 2 lah. Apa je? Macam mana cara baca? Ibrahima. Salah. Betul kan balik? Ibrahimu. Mestilah domah dulu. Ibrahimu dan Ibrahimi tak ada. Ibrahima. Untuk objek dengan selepas
huruf jar. Selepas preposition. Preposition. Ya, okey ya. So, nama-nama yang non-Arab, nama nabi-nabi dan rasul, ya, tak boleh dibaca dengan tanwin melainkan 3 orang yang Arab. Ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad. Dan 2 exception Kak Mazidah sebut tadi, ya, yakni Nabi Nuh dan juga Nabi seorang lagi. Nabi Nuh dan Nabi Syuaib. Syuaib, ya. Bukan Syuaib ya, Syuaib. Syuaib. Ain tu dhammah, ain tu fathah. Syuaib. Kita duk sebut Syuaib, Syuaib kan? Syuaib tu apa ni yang tu Maharaja Lawak tuan-tuan, tu Syuaib, ya. Ni bukan, ni Syuaib, ni nama nabi. Bezakan, ya. Jadi Ibrahim dia adalah abnormal, tak boleh ditanwin, ya, dan tidak boleh dibaca dengan kasrah. Singular masculine. 97 Yaminun. Yaminun maknanya sebelah kanan, yamin, ya. Kalau kita nak kata mereka yang duduk di sebelah kanan, kita panggil ashabul yamin. Yang dapat buku dengan tangan kanan, ashabul yamin. Ya, ashabul yamin kita nak baca baris mana tu? Ashabul yaminu, ashabul yamina, ashabul yamini. Yang mana satu? Ya, praraga yaminu nani. Kalau dia jadi second noun. Ni. Ya, yamini, ya, second noun. Dan dia boleh dibaca, ya, apa ni, tanwin ke tak tanwin, yaminun, yaminan, yaminin, ya, tak boleh. Dia jadi sebenarnya dia bukan abnormal ni, ya. Betulkan balik. Yaminu, yamina, yamini, ya. Dia tak boleh tanwin. Dia hanya boleh dibaca dengan cuma, ya, macam tadilah, ya. Ashabul yamin tu cuba cek balik, ya. Kita ambil Quran surah Al-Waqiah, ya. Ustaz buktikan. Ya, betul tak kita sebut tadi boleh baca dengan kasrah, ya. Ustaz cek surah Al-Waqiah, tuan-tuan pun boleh cek ayat surah 56. Surah 56, ya. Surah 56 surah Al-Waqiah. Di depan itu ada ashabul maimanah, betul, ya. Ashabul yamin, betul tak? Ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, betul. Maknanya dia boleh baca 3 cara, Prof. Proraga. Dia boleh baca yaminu, yamina, yamini. Ini pun pelik juga. Patutnya kalau tak boleh tanwin, biasanya 2. Macam Ibrahim kan? Ibrahim tak boleh tanwin. Jadi Ibrahim, Ibrahimu. Kalau dia jadi subjek, Ibrahima. Ataupun, ya, dia jadi objek, Ibrahima. Ataupun dia apa ni datang selepas preposition, Ibrahima juga. Ibrahimi tak ada. Tapi yamin ni pelik. Dia boleh baca 3 cara, tapi tak boleh tanwin. Jadi tuan-tuan kena perhati benda-benda macam tu. Jadi kalau kita rasa macam pelik sikit, tak boleh ni. Kita tengok Quran. Ya, perkataan yamin ada dalam surah Al-Waqiah. Ya, tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-27. Catat aja. Ayat 27 surah Al-Waqiah. Ayat 27 Al-Waqiah surah yang ke-56. Ya, ayat yang ke-27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamini. Dari yamini. Tapi kita wakaf tak dengar lah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kita sebut yamin. Tapi kita tak tengok dia punya baris. Bila kita tengok, oh betul. Ya. Jadi macam mana tu? Boleh tak? Tapi boleh tak baca yaminun? Ini ada perbincangan juga. Ada yang kata boleh. Ya. Yamin dalam ayat 27 dia ada alif lam, ya. Pasal dia alif lam, sebab itulah dia dibaca dengan kasrah. Ya. Mana boleh tanwin sebab dia ada alif lam. Ya. Tapi kalau dia tak ada alif lam, boleh tak? Ya. Jadi sebahagian para ulama kata tak boleh sebab dia ni macam bentuk verb. Ya, yamin ni dia macam bentuk verb. Ya. Jadi bila dia bentuk verb yang mana? Ya, dia bentuk verb yang present tense. Pasal present tense, dia bermula dengan hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, dia pada permulaan huruf tu, ya, dia permulaan perkataan tu ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Nombor 97, dia dimulai dengan ya. Jadi bila dia mula dengan ya, dia macam bentuk present tense. Dia bukan present tense, tapi macam present tense. Pasal dia mula dengan ya. Jadi oleh kerana dia berbentuk present tense, maka present tense tak boleh bagi tanwin.
maka nama yang macam Yazid, nama orang Yazid, bila nama Yazid ataupun nama Yasir, pun tak boleh ditanwin. Jadi kita balik kepada hukum asal, nama-nama yang berbentuk present tense tidak boleh ditanwin. Tapi boleh baca 3 cara. Yaminu, Yamina, Yamini. Jadi boleh. Boleh letak alif lam. Contohnya ashabul yamini, boleh. Selesailah, itulah cerita dia. Dan dia adalah masculine, dia singular masculine. Ada apa soalan? Silakan. Abnormal lah kan Ustaz. Dia tak boleh tanwin. Dia abnormal tapi boleh baca 3 cara. Abnormal tapi boleh baca 3 cara. Abnormal hanya kerana dia tak boleh tanwin. Dia tak boleh tanwin tapi boleh baca 3 cara. Yaminu, Yamina, Yamini. Dan boleh letak alif lam. Tu pelik sikitlah. Jarang ada macam ni. Tapi ambil maklumlah. 97 dia abnormal, tak boleh tanwin, tetapi tetap boleh baca 3 cara dan boleh letak alif lam di depan. Tu dia punya apa kita panggil, dia punya ciri-ciri dia, dan dia singular masculine. Boleh okey, ada lain silakan. Tak ada, kalau tak ada kita pergi yang mudah. 98, baitun. Ini normal noun. Baitun maknanya apa? Makna baitun? Baitun maknanya tempat bermalam, bukan mesti rumah. Baitun ni kalau kita tidur dalam kemah pun boleh panggil baitun, asalkan bermalam. Jadi makna dalam bahasa Arab baitun. Ustaz, Yamini ni bila saya tengok pada surah As-Sabah 34, cuba tengok Ustaz. Yaminin ada ditulis tu Yaminin. Ada cuba tengok kejap Surah Sabah, surah yang ke-34. Okey. Ayat 15. Kejap Jadi kalau ada bukti, so kita baikilah, kita betulkan. Ayat yang ayat berapa? Tak dengar. Ayat 15. berapa? 15 15 bawah sekali. Walaqad kanu ahadu tu min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ul. Itu ke? Jannatani ayyamini. Ahzab. Wasiman. 15 Ustaz. Nin. Jannatani Ayyaminin. ayyamini wasiman. Boleh Jadi ustaz pun kena betulkan ustaz punya ni Jadi jannatani dua kebun, an yaminin wa shimalin. Jadi betulkanlah. Yaminin maknanya dia normal noun kalau macam tu. Dia normal noun. Jadi boleh yaminin, yaminun, yaminan Dan dia juga boleh diletak alif lam. So maknanya kita tukarlah, betulkan 97, ambil daripada ayat 15 surah Sabah, an yaminin, wa shimalin. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun. Ini cerita tentang negara, negara Sabah. Negara Sabah ni lokasinya di Yaman. Negara yang dikuasai dulu, salah seorangnya oleh Balqis, Ratu Balqis. Jadi bila Ratu Balqis kuasai memang maju. Tetapi mereka menyembah matahari. Kemudian mereka diseru untuk memeluk Islam oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan akhirnya kita tahu banyak riwayat yang menyebut Nabi Sulaiman berkahwin dengan Ratu Balqis dan ada keturunan dia. Dan keturunan tu datang daripada sebelah Eritrea dan Ethiopia. Yang kita panggil sebagai the Black Jews. Dia Yahudi tapi Yahudi hitam. Dan sebahagian daripada mereka ada di Israel lah sekarang, di Palestin. Jadi mereka ni dari segi agamanya mereka adalah penganut agama Taurat, agama Nabi Nabi Musa alaihissalam. Jadi boleh baca tuan-tuan yaminin Jadi laqad kana li sabain, sesungguhnya bagi penduduk Sabak tu, bagi kaum Sabak itu fi maskanihim, di tempat tinggal mereka. Di sini kita ada sebut maskan. Kita kebetulan nombor 98 baitun. Ada beza tak antara baitun dengan maskan? Dua-dua boleh terjemah sebagai rumah, house ataupun home boleh. Tetapi baitun makna yang lebih tepat ialah rumah ataupun tempat bermalam. Baitun khusus bermalam. Maskan
tempat tinggal yang yang apa kita panggil yang aman. Yang ada yang mana yang tuan rumah dia tak bergaduh, tak boleh baling pinggan, tak tarik-tarik rambut, tak. Maknanya maskan tu daripada perkataan sakinah, yang ada ketenangan. Jadi rumah yang ada ketenangan, yang tak bergaduh suami isteri, yang tak bergaduh anak dengan mak dengan ayah dan sebagainya, yang apa kita panggil yang dalam keadaan yang sakinah, tenang, baru boleh panggil maskan. Dia rumah juga maskan. Kalau kita kata baitun pun sama juga. Manzil sama juga. Jadi paling kurang ada 3 perkataan. Ada baitun, tuan-tuan boleh tambah di nombor 98. Baitun dia rumah juga tapi untuk bermalam. Kemudian kita ada maskanun. Maskanun merujuk kepada rumah yang ada ketenangan, maskanun. Yang ketiga kita ada manzilun. Manzilun. 3-3-nya rumah. Jadi manzilun. Jadi sebab itu bank sebagai contoh, bank rakyat kalau tak salah Ustaz, dia ada buat financing untuk rumah, dia panggil package tu dia panggil manzili. Manzili maknanya my house. Manzili. Dia tak kata baiti, dia kata manzili. Ada juga dipanggil maskan. Juga dipanggil baitun. Biasanya kita sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi boleh 3-3. Tetapi ada makna yang berbeza-beza. Kalau baitun, rumah tempat bermalam. Kalau maskan, rumah yang ada ketenangan. Kalau manzil, rumah yang kita ataupun tempat yang kita duduk, sebaik saja kita turun daripada kenderaan kita. Orang dulu naik unta. Jadi bila unta letih, unta akan berhenti, akan turun. Unta akan turun. Bila unta turun di tempat tersebut, dia tak boleh nak berjalan lah. Dia dah letih. Maka penunggang unta tadi dia pun dirikan kemah dekat situ. Kemah tu kita panggil manzil kerana dia dibina setelah penunggang tadi turun daripada untanya. Itu asal-asal makna manzil. Tapi kadang-kadang kita dah tak peduli. Macam kita sebut baitun. Ni baitun. Tapi kita tak bermalam pun. Kita tak balik pun malam tu. Kita tak tidur pun waktu malam. Jadi dia tidak dipanggil baitun lah. Dia hanya dipanggil sebagai manzil ataupun manzilun atau maskanun. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Dan semua ni baitun, manzilun dan juga maskanun semuanya normal noun, boleh tanwin, baca 3 cara, boleh letak alif lam dan semuanya adalah masculine, singular masculine. Selesai 98. Ada soalan? Ada apa-apa silakan. Kalau tak ada apa kita habiskan laqad kana lisabain. Tuan-tuan boleh tengok ayat 15 ayatun ada tanda jadi ada tanda apa ni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian apa yang berlaku di situ, yang berlaku ialah jannatani. Jadi Allah terangkan bukan sekadar sabak ni maju dia ada dia punya apa kita panggil, dia punya kebun dia kebun ataupun taman yang besar. Jannatani, 2 taman, 2 kebun an yaminin di sebelah kanan, wa shimalin dan di sebelah kiri. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah daripada rezeki yang diberikan oleh Tuhan kamu, washkurullah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian datanglah perkataan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini biasa ayat 15 ni diguna pakai untuk menjadi doa kepada keamanan suatu tempat. Kita boleh jadikan dia sebagai doa ni. Kita boleh doa apa kita panggil, doa kaum Sabak. Kerana kita nak macam kaum Sabak juga. Ada kebun, ada tempat tinggal yang tenang, kemudian Allah bagi rezeki, kemudian kita syukur kepadanya dan negeri itu menjadi negeri yang baik dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 15 tu doa yang bagus tuan-tuan. Boleh baca sebagai doa. Itu dia punya apa, walaupun tak ada Rabbana depan, tak ada Rabbi, tak ada Hasbiyah, tak ada Hasbuna, boleh, tak ada masalah. Cuma ada cara untuk kita jadikan dia sebagai doa lah. Itu Ustaz belum ajar tuan-tuan lagi. Cuma kalau setakat nak baca selalu boleh jadikan sebagai bacaan selepas Fatihah. Waladdallin amin, baca laqad kana lisabaim fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah.
Satu ayat pun boleh baca tuan-tuan. Ya, baca dalam solat duha, ya boleh, baca dalam solat malam pun boleh, ya. Tapi biasa solat malam kita nak baca panjang kan, kita buka Quran, tuan-tuan kan dah beli. Ya, dah beli apa Quran stand tu kan, macam dekat rumah apa ni Kak Masita tu. Ya, Quran stand tu, ya. Letak dalam bilik. Ya, dan kita boleh buka, ya, pasang lampu, baca Quran malam, nak baca panjang, boleh baca daripada mushaf, boleh, tak ada masalah. Ya, tapi kalau kita tak nak baca daripada mushaf, kita nak baca daripada hafalan pun boleh juga. Boleh tak selepas Fatihah baca satu ayat saja? Boleh. Yang afdal 3 ayat. Ya, Kak Mazidah ingat tak lagi? Pasal apa kita baca 3 ayat, Kak Mazidah? Bukan satu ayat. Apa sebab dia? Masa bila baca ayat 1 ayat 3 ayat? Tak faham. Apa soalan Ustaz? Selepas Fatihah. Surah selepas Fatihah. Pasal apa kita baca 3 ayat? Lepas Fatihah, kita baca 3 ayat. Lepas Fatihah, dalam solat. Kita baca surah. Kenapa Ustaz? Why 3, not 1? Saya tak faham soalan Ustaz. Honestly. Saya tak faham. Fatihah, kita memang dalam solat kan mesti baca Fatihah. Ya. Lepas Fatihah kan mesti baca surah. Yes. Okey. Sekarang Kak Mazidah nak baca ayat 15 kan? Baca ayat 15. Saya ayat tak faham, yang Ustaz baca Ustaz tadi. Apanya tak faham? Tak, saya... Ustaz pun tak faham apa yang Kak Mazidah tak faham. Betul? Honestly. kita lepas Fatihah, kita akan membaca surah-surah. Whatever surah lah. Okey. Sekarang ni Ustaz nak suruh baca surah Sabak ke? Ataupun nak membaca... Sebab surah Sabak ni panjang. Surah Sabak ni. Jadi, kat mana yang akak tak faham? Surah Sabak ni 54 ayat. Dah tentulah akak dah baca 54 ayat kan? Ya. Okey, jadi let's say lah akak baca ayat 15. Boleh tak kita baca satu ayat? Boleh. Tapi yang afdal baca berapa ayat selepas Fatihah? Itu memang saya tak tahulah Ustaz. Saya memang biasanya saya baca surah yang komplit. Minta maaf saya tak tahu. 3 ayat. Sekurang-kurangnya 3 Ustaz. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Kalau surah yang panjang kita tak nak baca semua, kita boleh baca 3 ayat. Okey, soalan ni betul lah tu. Mengapa kita baca 3 ayat? Mengapa yang afdal tu 3 bukan 1, bukan 2? Apa sebab dia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kak Loha. 3 ayat Ustaz. Pasal apa? Surah yang pendek sekali 3 ayat. Surah apa tu, Kak Mai? Inna Taina Al-Kausar. Ya. Sebab surah yang paling pendek dalam Quran yang Kak Mazidah baca, surah paling pendek ialah surah Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar, 1 ayat. Shalli li rabbika wanhar, 2 ayat. Ya, inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat. Oleh kerana surah yang paling pendek 3 ayat, maka bila kita nak baca surah lain yang panjang, tapi kita tak hafal panjang, kita boleh baca minimum 3 ayat. Ya, itu jawapan dia. Boleh ya? Thank you Ustaz, thank you. Sama. Ada soalan lain silakan tuan-tuan, ya. Ustaz dah bagi 3 tadi, ya. Ustaz sebut baitun, sebut 2 lagi, apa lagi yang sama makna dengan baitun? Maskanun, satu lagi manzilun. Apa makna maskanun Kak Masyita? Maskanun merujuk pada rumah yang bagaimana? Tidur malam. Tidur malam baitun. Ustaz, saya ada soalan lah kat situ Ustaz. Rumah yang ada sakinah. Rumah yang ada tenang. Sakinah. Rumah yang tenang. Kalau baitun yang bermalam, kalau maskanun rumah yang ada ketenangan. Diambil pada perkataan sakinah. Kejap. Selesaikan dulu. Ya. Maskanun rumah yang tenang. Manzilun Kemah turun pada unta itu kemah. Rumah persinggahan. Rumah persinggahan yang kita turun daripada kenderaan kita. Jadi kalau dalam keadaan sekarang kita naik kenderaan kereta, boleh jugalah. Ya, samalah. Sebab orang tak naik unta dah sekarang. Ya, sama tak? Boleh. Boleh panggil manzilun. Okey. Soalan saya Ustaz. Ya. Soalan saya.
Mengapa kita why Mute dulu. okey. Soalan saya, Ustaz. Kalau dia dengar, Siapa yang tak unmute? kenapa tu line Siapa tak clear lah? yang tak mute? Rogaya Madlin. Sorry ya. Saya sebut siapa yang tak mute ya. Datin Fatihah dan Datin Fatihah Masyita yang tak mute. Okey, soalan saya, Ustaz. Maskanun tu adalah rumah. Dia kata Datin Fatihah tak Rumah. Ya Allah, siapa yang tak mute tu? Okey. Ya, teruskan. Okey. Soalan saya, Ustaz. Okey. Baitun tu rumah dan maskanun itu rumah yang tenang. Mengapa ada perbezaan di situ seolah-olah baitun rumah kita biasa tidak ada ketenangan? Jadi kalau di situ manzil saya nampak beza dia. Seolah-olah turun daripada kenderaan, tadi Ustaz cerita turun pada kenderaan seolah-olah kita turun masuk ke dalam tent ataupun khemah. Jadi saya nampak di situ perbezaan rumah dan khemah saya nampak beza. Tetapi bila Ustaz kata rumah yang ketenangan, mengapa baitun tidak ada ke rumah yang ketenangan? Sebab bahasa Arab dia asal dari root word dia. Tengoklah root word dia. Maskanun ya, daripada perkataan sakinah. Sakinah memang makna ketenangan. Jadi rumah yang ada ketenangan memang dia panggil maskan. Sebab root word dia sakana. Sin kaf nun. Baitun root word dia ba alif ta, bata. Root word. Sebab semua noun dalam bahasa Arab biasanya ada root word. Root word tu verb lah, past tense kan. Jadi baitun, the word baitun, the noun baitun, dia diambil daripada past tense verb ba alif ta. Apa makna ba alif ta? Bata maknanya bermalam. Sebab itu baitun rumah tempat bermalam. Tidak bermakna tak ada ketenangan. Ya, sebab nama sesuatu tu dibuat berdasar kepada past tense verb dia. Kalau kita kata maskanun, ya, kalau akak kata maskanun adalah rumah ada ketenangan, maknanya dia tak tidur malam lah. Doesn't mean that. Cuma kita merujuk kepada makna asal. Baitun makna asalnya rumah tempat bermalam. Maskanun rumah tempat yang ada ketenangan. Bukan makna baitun tak ada ketenangan, kan? Itu dia punya apa kita panggil origin dia. Ya, word origin kita panggil. Boleh ya? Alright. Okey. Ada lain silakan. Ada lain? Ustaz. Sama. Ya. Maaf, saya ada mungkin soalan bodoh. Tapi tadi manzilun adalah sejenis rumah juga kan? Ada kaitan dengan ayat manzil ke? Ayat apa? Kan kita ada ayat manzil. Doa. Doa manzil. Yang manzil tu ada kaitan dengan manzilun ke? Ustaz tak amal sebenarnya. Ustaz tak amal. Ustaz tak tahu ya. Tak biasalah dengar orang kata manzil kan. Ayat manzil ataupun doa manzil. Ya. Ustaz tak pasti apa tujuan dia. Ya. Sebab dia tak ada dalam hadis. Jadi Ustaz tak tahu. Tapi orang Melayu banyak amal. Kena tanyalah. Ya. Mereka amal tu apa tujuan dia. Siapa yang biasa amal dan siapa yang tahu apa tujuan dia. Untuk apa sebenarnya? Apa kaitan dengan manzil? Ustaz tak boleh jawab, tak tahu. Ya, kalau ada dalam hadis insya-Allah tahu. Kalau dalam sirah Ustaz tahu. Dalam Quran insya-Allah tahu, ya. Tapi kalau yang ulama-ulama buat ni kita tak tahu apa punca dia. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan tahu, sila bagi tahu. Tak apa, salah tak apa. Ya, kita evaluate berdasar kepada hadis-hadis Nabi, ayat Quran dan sebagainya. Macam mana? Cuba respon kat Ustaz. Apa doa manzil tu Ustaz? Saya pun tak tahu. Tak, kena tanya yang orang tanya. Ustaz tak amal, Ustaz tak tahu. Siapa yang tanya tadi minta maaf? Abida. Apa dia doa tu? Sister Abida, tapi cuba respon. Saya tak amalkan. Tapi sebab saya pernah dengar orang kata doa manzil. Sebab itulah saya tanya. Sebab saya tak amalkan. Ya. Ustaz tak tahu. Ustaz angkat tangan tak tahu. Ya, memang biasa orang cakap, ya. Tapi kita tak tahu apa punca dia, ya. Itu mungkin ada ulama-ulama tertentu lah daripada Syria ke Yaman ke ataupun Indonesia yang amal, ya. Tak tahu apa sebab dia dinamakan doa manzil. Adakah dibaca tu sebab, ya, untuk menjadikan rumah tu selamat daripada gangguan ke? Tak pasti.
Ya, Ustaz tak boleh jawab, sorry. Ya, tapi kalau tuan-tuan ada maklumat ataupun boleh bagi boleh share info dengan kita, silakan. Ya. Minta maaf Kak Abidah, Ustaz tak boleh jawab. Okey, ada lain? Silakan. Apa soalan? Terima kasih Ustaz. Sebab tu saya tanya. Sama. Ya. Ya. Siapa nak tanya lagi? Silakan. Kalau ada lah. Ya. Kalau tak ada, ambil ayat tadi, ayat 15 ya, sebagai bukti ya, bahawasanya yamin boleh tanwin. Tadi yamin boleh tanwin. Ya. Sama dengan baitun pun boleh tanwin juga. Okey. Selesai lah. Jadi kalau ya kita panggil kalau tak ada soalan ya, kita terus pergi ke 99. Ya, 99. Jadi 99 ni apa ni ya? 99 abaun ya. Abaun dia plural dia bukan feminin, bukan masculine, dia broken plural. Ya, dengan makna bapa-bapa, fathers ataupun forefathers ya, maknanya moyang. Ya, datuk nenek kita, moyang kita panggil aba. Ya, dia plural ya, dan merujuk kepada masculine ya. Dia masculine plural, dia bukan singular plural. Ya, dia bukan singular plural, dia bukan masculine singular, dia masculine plural. Ya. Abaun boleh tanwin, boleh, dan dia adalah normal noun, sama ya. Cuma dia bukan haza, bukan ya. Kita kena sebut haula'i abaun, mereka ini adalah bapa-bapa. 99 ya. Ada soalan? 99 dia plural ya. Kita dah jumpa berapa plural lagi ni? Kita jumpa perkataan apa ya, tak ada plural lagi ya. Kita baru jumpa 99 yang plural, yang lain tak ya. Kemudian kita pergi pada 100 ummatun, normal noun juga, boleh tanwin, boleh letak alif lam, dan dia adalah feminin ya, dia feminin, dia singular feminin. Cuma macam tadilah, bila kita sebut umat, dia takkanlah seorang kan. Umat tu maknanya kita kata umat Islam mesti ramai ya. Umat Muhammad mesti ramai ya. Tetapi the word itself is apa kita panggil ya, is a feminine. Ya, feminine gender, dia feminine, gender dia feminine. Sebab tu kita kata hazihi ya, ummah, ataupun haula'i boleh juga ya. Tapi secara umum kita kata dia feminine sebab ada tak marbutah di situ ya. Tapi maksudnya sekumpulan ya, sekumpulan manusia. Sebab tu kita terjemah sebagai people ataupun nation ya. Jadi kita kata umat Melayu sebagai contoh, tu nation lah ya. Tapi kalau kita kata umat Islam, people ya, maknanya Muslim people sebagai contoh ya, umat Islam. Kita kena tambahlah ya, jadi Muslim people. Kalau Malay nation sebagai contoh ya, jadi umat Melayu. Jadi kadang-kadang boleh people ya, Malay people pun boleh juga, Malay nation pun boleh juga ya, Muslim people pun boleh, Muslim nation boleh juga. Dua-dua tu boleh, acceptable ya. Okey, selesailah ya, 10 perkataan baru. Kita bermula daripada yauma izin ya, tadi yauma izin nombor 91 kita ada qiyamatun ya, dia yauma izin walaupun ada tanwin tapi dia abnormal sebab tak boleh tanwin dhammah dan fathah, hanya tanwin kasrah. Yauma izin ya, pada hari itu, pada ketika itu. Qiyamatun dia normal noun, dia feminine ya. Quranun dia masculine ya, singular. Qalilun masculine singular. Akharun masculine singular. Ibrahim ini abnormal ya. Dia bukan nama Arab, dia daripada Iraq, Babylon ya, Babylonian. Ibrahimu, Ibrahimah, no tanwin, no alif lam ya. Di sini tak boleh letak alif lam. Yamin ya, boleh letak tanwin ya. Kita betulkan, ambil daripada ayat yang ke-15 surah Saba ya, yaminun, yaminan, yaminin. Ya, dan dia boleh jadi apa kita panggil ya, dia boleh jadi second noun ya. Contoh kita sebut tadi ashabul yamin ya, ashabul yamin ya. Bila dia jadi ashabul yamin, yamin tu baris bawah sebab dia second noun. Second noun always kasrah. Boleh tak letak tanwin? Boleh kalau dia tak ada alif lam. Tapi sedangkan al yamin tak boleh letak tanwin sebab dah ada alif lam depan.
ya, dan dia masculine juga. 98 baitun masculine, ya, masculine singular baitun merujuk kepada rumah tempat bermalam, ya, bukan makna tak ada ketenangan, tapi sebab dia punya root word dia ba alif ta. Apa makna bata? Bata maknanya telah bermalam, dia past tense verb, ya. Kalau maskanun dia daripada sakana, sakana maknanya telah tenang. Kalau manzilun daripada nazala, telah turun. Jadi bila kita tahu root word dia, ini tuan-tuan kena tengok dalam dictionary, ya, maka tuan-tuan akan tahu, oh, pasal itulah dipanggil rumah tempat bermalam. Pasal root word dia tu bermalam. Ya, pasal itulah dia panggil rumah tempat ketenangan. Pasal root word dia tu tenang. Ya, pasal tu dia panggil manzil. Kerana tempat di mana seseorang tu singgah selepas dia turun daripada unta dia. Macam itulah, ya, kita tengok makna sesuatu perkataan itu daripada past tense verb dia. Ya, dan kalau kita tengok kamus, tuan-tuan ada kamus, perempuan ada kamus. Kamus dimulai dengan past tense verb, bukan noun. Melainkan tuan-tuan beli maurid, ya, maurid yang Ustaz dah share dulu tu, ya, dictionary maurid. Maurid dia campur. Maurid ni masalah ialah dia campur semua. Ya, tapi dia baguslah sebab kalau orang tak tahu mana verb, mana noun pun dia boleh cari. Tapi kalau orang yang dah tahu, dia tak suka pakai maurid. Sebab maurid, ya, macam seolah-olah macam mengganggu dia sikit. Ni masing-masing punya preference lah. Ya, sebab tu dictionary bukan satu. Ya, ada 2-3 dictionary yang kita pakai. Ada dictionary untuk cari perkataan, ya, perkataan apa kita panggil noun, ada dictionary untuk kita cari verb, dan ada dictionary yang kita nak cari apa dia? Nak cari apa ni, broken plural. Ya, tu memang kena belilah semua tu. Jadi kalau pergi kedai-kedai buku, mana-mana kedai buku, pergi ke mana kita kata, ya, M apa yang dekat apa ni, Mega Mall tu, M apa? Tuan-tuan, kedai buku besar tu apa nama dia? MPH boleh, ya, ataupun Popular Bookstore, ya, ataupun di Jalan Tunku Abdul Rahman tu lah, ya, boleh pergi Minerva, boleh pergi Tawakal ya, kedai-kedai buku tu, Mukmin, ya. Jadi boleh cari buku-buku tu, boleh pergi pustaka Indonesia, ya. Tapi Indonesia dia banyak kamus Indonesia Arabik lah, ya. Jadi tapi tak apa, ya, banyak manfaat boleh dapat. Okey, selesai, ya. Apa soalan lain? Silakan. Baitun sudah, abaun plural. Ya, abaun plural untuk makna fathers ataupun forefathers. Maknanya makna bapa-bapa ataupun datuk-datuk ataupun moyang. Boleh, ya. Nombor 100 ummatun, dia feminin, ya, dan Ustaz, merujuk 99 ya? Normal dia, Ustaz. Normal dia, normal noun dia. Boleh tanwin. Ya. Okey, maknanya yang kita panggil, ya. So yang kita ni panggil abah-abah, it is betul lah father, ya. That means yang kita bahasa Melayu panggil abah, is it the same? What does it mean here? Betul, ya? Bukan. Itu abah ni abah. Yalah, I mean almost the same sound lah. You know, kita panggil abah kan, father kan. Tak sama kan? Abah. Okey. Kan, abahun. Okay. Yang itu abahun. Ya, abahun. Abah tu bahasa Melayu. Cakap Melayu lah, referring to Melayu lah. Okay. Ada apa silakan. Kita nak tukar ke tempat lain pula. Jadi kalau ada soalan silakan tanya dulu. Ustaz, saya confused. Yang mana? Puan Mazidah kata tadi abaun normal. Tapi saya dapat dalam nota saya awal tadi broken plural. Yang mana satu? Dia memang broken plural dan dia normal. Oh, broken plural boleh normal? So boleh cakap abaun, abain, abaan? Boleh? Boleh. Jadi bila boleh, maknanya dia normal. Tapi tak ada masalah pasal dia bukan singular, dia plural. Broken plural tak mesti dia abnormal, ya. Kat mana jumpa dah. Ya, contoh dia Ustaz sebut tadi wujuh kan, 86. Wajhun singular. Dia punya broken plural wujuhun. Waw, jim, waw, ha. Wujuhun. Ada waw kat tengah-tengah untuk plural. Wujuhun. Dia adalah broken plural. Tapi adakah dia normal? Dia normal. Tak ada masalah.
dia broken plural. Okey, saya confused. Terima kasih. Jadi pasal apa? Ingatkan kalau dia broken plural, dia abnormal. Macam tu ke? Bukan. Mulanya. Tak mesti. Tak mesti. Tak mesti. Ya, so kita kena treat apa kita panggil noun by noun. Dia tak boleh, kadang-kadang dia tak standardize, ya. Nak buat macam mana kan? Itu ciri bahasa, dia banyak exception. Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi sebelum kita Ustaz. Ya. Number 95 akhar tu it's only for human being, untuk orang saja. Akhar untuk hanya untuk binatang manusia. Binatang boleh, jin boleh, syaitan boleh, malaikat boleh. Maknanya living thing lah, not a non-living thing lah, ya. Is it like that? Non-living thing pun boleh, batu pun boleh. Maknanya semualah. It can mean others for anything lah. Tak semestinya manusia Ustaz pun saja, tak sebut ya. kan? Ustaz pun tak sebut Ustaz tadi. tak sebut. Jadi dia secara umum. Yalah, kadang-kadang tak mampu kita nak sebut semua. Tak apa. Ya. Just to make sure lah. Okay, Ustaz. Thank you. Ada lain? Silakan. Ada apa lagi? Ya. Ada apa? 46 orang ni, ada apa lagi? Ya. Kak Noraini, ada apa Kak Noraini? Kak Mariatun. Ya. Datuk Osman, okey. Ada, tak ada? Tak ada, ya? Ada, okay, kalau Ustaz. tak ada, kita stop, ya. Okey, kita stop dan kita kena tengok yang lain lah pula, ya. Okey, kita akan tengok yang lain pula. Apa kita nak tengok hari ni, ya? Kita akan tengok contoh-contoh yang lain lah, yang belum kita tengok lagi, ya. Jadi pada minggu lepas, ya, kita ada tengok ayat berapa tu, ya. Ni dah tengok ke? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu ni dah tengok ke? Dah tengok, ya, hasilnya sudah ni. Ini seperti mana biasa kita tahu, ya. Ini attached pronoun dan juga di attached pronoun ada dua kan? Ada attached pronoun yang third person, ada attached pronoun yang second person, ya. Pun dah tengok, ya. Kemudian yang fa akhrajahuma mimma kana fihi. Ini sudah ke? Ya, yang ni sudah ke? Saya tak pasti, ya. Ni sudah ke belum? Tuan-tuan kena jawab, ya. Ni sudah. Yang ni belum, Ustaz. Yang ni belum. Yang mana? Allah belum, ya. Belum. Okey, ya. Jadi kita tengok contoh ni. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ni ayatul kursi ni. Ya, suratul Baqarah ayat 255, ya. 255. Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum, ya. Jadi kita mula dengan lafaz Allah. Lafaz Allah ni dia panggil lafaz jalalah. Lafaz keagungan, ya. Jalal makna agung, hebat. Ya, dan dia adalah subjek, ya, dan dia duduk di awal ayat, dia subjek dan dhammah. Memanglah subjek mesti dhammah. Allahu. Pasal apa tak ada tanwin? Pasal ada alif lam, tak ada tanwin lah. Ya, kalau kita letak wajhun, tu ada tanwin. Tapi kalau alif lam ada, Allahu, al-wajhu, tak ada tanwin. Tapi dia tetap subjek. Okey, ya. Kemudian kita nak cerita bahawasanya Allah ni tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Illahu, melainkan dia. Mana kalau kita nak sembah Allah saja. Jadi di sini ada particle of absolute denial, ya. La, maknanya tidak ada satu pun. Jadi dia adalah denial tu. Kita nafikan. Dan dia absolute. Ya, sebab tidak ada satu pun. Itu absolute denial. Dan dia bentuk apa tu? Dia particle. Ya, particle, ya. Particle ni macam-macam kan? Ada particle untuk exception, ada particle untuk certainty, ada particle untuk preposition, ya. Jadi ini particle untuk penafian. Penafian secara mutlak, ya, absolute denial,
La ilaha. Noun yang datang selepas particle of absolute denial, dia duduk dalam keadaan fathah. Kita tak boleh kata la ilahun, tak boleh. Asalnya memang ilahun, asal dia, ya. Tetapi di sini tidak ada ilahun, yang ada ilaha. La ilaha illallah, ya, kita sebut dalam syahadah. Di sini la ilaha illahu. Jadi ilaha adalah noun tapi dalam bentuk fathah, bukan sebab dia tu objek, bukan. Tapi sebab dia datang selepas particle of absolute denial. Ada tak soalan setakat ni? Faham tak yang particle of absolute denial tu? Boleh faham, ya? Ya, Kak Jamaliah, ya, Kak Jamilah ada soalan? Tak, saya Particle of absolute denial, boleh? faham, Ustaz. Lam penafian segala jenis, Ustaz. Lam nafiyah lil jins, betul. Dalam bahasa Arab kita panggil la nafiyah lil jins. Ya, itu yang belajar bahasa Arab lah, ya. Kalau bahasa bahasa Melayu dia maknanya penafian secara mutlak, ya. Orang putih panggil absolute denial. Dan dia datang selepas dia tu ialah noun. Ilah tu noun. Patutnya ilahun tu boleh tanwin. Ilahun, ilahan, ilahin. Sebab ilah kita dah tahu, dia adalah normal noun. Boleh baca 3 cara. Tetapi sebab dia datang selepas daripada denial tadi, absolute denial, maka ilahun yang tanwin tu kena sebut dalam bentuk fathah. Ilaha saja. Tak boleh ilahun lagi. Tak ada tanwin lah. Ya, dan dia mesti fathah. Ya, seolah-olah dia objek, tapi dia bukan objek. Ya, dia kalau sebab objek mesti ada verb depan dia. Tak ada verb. Ya, tetapi mengapa dia dibaca dengan fathah? Kerana dia datang selepas particle of absolute denial. Itu jawapan dia. Ada soalan? Ada apa-apa? Kak Jamaliah, okey? Alhamdulillah, okey, Ustaz. Okey, ya. Orang lain silakan. Ada apa nak tanya? Ya, sama. Tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan. Kita terus kepada illa. Illa ni, ya. Yang Ustaz highlight ni, illa. Apa makna illa? Illa partikel juga. Tapi particle of exception, pengecualian. Ya. Allah la ilaha. Tidak ada satu pun ilah sembahan. Illa melainkan. Melainkan tu exception. Ya. Maknanya kita tak boleh sembah satu apa pun. Melainkan satu saja yang boleh kita sembah. Huwa. Siapakah huwa tu? Allah lah. Pasal apa pula Allah tu huwa? Sebab Allah itu dianggap sebagai masculine. Kita kena kata, ya, huwa, tak boleh kata hiya. Sebab kalau hiya dia muannas, ya, dia feminin, ya. Jadi kita kena guna dia sebagai masculine. Jadi huwa. Dan bagaimanakah huwa Allah tu sifatnya? Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Ya. Maaf. Ya. Yang lam untuk absolute denial dengan untuk exception, macam mana kita nak bezakan? Kalau absolute denial dia satu huruf, dia lam alif saja. Tapi kalau exception tu illa, kan lah beza tu. Ya, dia punya huruf pun bilangannya beza. Kalau illa ada hamzah di bawah alif, ada lam alif. Ya, tapi kalau la dia lam alif saja. Ya, dari segi bilangan huruf pun berbeza dah. Ya, nampak beza kan? Itu la, yang ini illa. Illa tu adalah exception. Kalau la saja biasanya dia denial. Itu je lah, ya, nak bezakan dia dari segi jumlah jumlah huruf. Ya, sebab kalau lam alif dia 2 huruf. Kalau illa hamzah di bawah alif, lam dan lam alif, ya, illa lam alif. Jadi dia 4 huruf kat situ. Ada hamzah, ada lam, ada alif. Maknanya double lam. Sebab tu ada syaddah tu. Ya, illa, ya, double lam. Barulah alif, ya. Itulah, itu dia punya beza dari segi huruf saja. Ada lain? Silakan. Ada apa? Tak ada. Kalau tak ada apa, huwa. Huwa apa dia? Huwa ialah, huwa tu adalah apa? Ya, huwa tu adalah pronoun. Dia adalah ganti nama. Huwa, dia. Ya, kita kata he kan? He. Ya. Dan dia juga, ya, dia boleh jadi subjek juga. Kalau kita nak kata Allahu la ilaha illahu.
Tidak ada yang berhak disembah melainkan dia, yakni Allah. Ya, kalau kita nak buat ayat yang lain, kita boleh kata huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup, al-hayyu, al-qayyum, maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri maknanya Allah tidak berhajat kepada bantuan. Ya, Allah boleh cipta manusia, boleh cipta malaikat, boleh cipta jin dan sebagainya. Tetapi tujuan Allah cipta tu bukan untuk bagi, ya, bukan untuk menolong Allah dah. Allah tak perlukan kita semua. Kalau kita tak ada pun tak ada masalah. Tidak mengurangi kebesaran Allah. Ya, tetapi nak bagi tahu Allah Maha berkuasa. Itu yang Allah boleh cipta jin, boleh cipta manusia, ya, boleh cipta malaikat, boleh cipta alam, ya, sebab Allah tu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, ya. Maknanya tidak berharap kepada orang lain. Ya, dia very independent. Ya. Al-Hayyu, yang maha hidup. Maknanya yang maha hidup merujuk kepada makna tak mati-mati. Ya, sejak daripada permulaan sampailah kesudahannya, ya, dan kesudahan dan permulaan tu Allah lah. Ya, dia maha hidup. Dia bukan macam manusia, makhluk mati kemudian hidup, kemudian mati, ya, kemudian hidup balik. Jadi beza. Ya, sebab tu Al-Hayyu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ya, ini persoalan akidah lah tuan-tuan. Okey, ayat tu apa soalan? Silakan. Apa nak tanya? Okey, ya. Kalau tak ada, Ustaz. ya. Ustaz. Ya. Illa dengan Allah. Dulu pernah tak kita bertanya? Okey. Perbezaan antara illa kat sini, particle of exception, dengan Allah, dengan pelajaran kita last week, ya? Pernah tak dulu kita kata, ataupun sampai ditanya, Ustaz kata, illa dengan Allah, adakah ia sama? Sampai ditanya. Tak sama. Mana sama? Jawapannya adalah tidak sama, ya? So, di sini illa is particle of exception. Semalam Allah is particle minggu lepas. Is a combination of an dengan la. Tetapi di situ la, di situ adalah particle of prohibition. Whereas di sini dia menjadi particle of exception. Dah tentulah lain. Fungsi dia pun beza. Ya. Okey, saya dah nampak. Dah dulu saya lama terfikir dah dapat jawapan Ustaz. Thank you. Okey. Tapi satu je kat sini, bila la tu berdiri on its own, then it becomes absolute denial. Ya Ustaz, ya? Walaupun nampak la tu. Okey, dah nampak ada perbezaan. Thank you Ustaz. Okey, ya. You're welcome. Okey, ya, selesai di situ, ya. Ini Ustaz pernah sebut rasanya, tapi sekali lalu, ya, Ustaz saja je nak sebut sebab kebetulan dia ada apa kita panggil, ya, dia ada compound noun macam Abdul Rahman ni, Abu Bakrin, ya, kita pernah sebut ni, ya. Tapi mungkin Ustaz tak detailkan. Jadi kebetulan dah ada pada page yang sama, Abdul Rahman ni, Abdul Rahman. Jadi Abdul Rahman, Abdun first noun, Ar-Rahman second noun. Jadi bila dia second noun boleh ada alif lam dan dia mesti baris di bawah. Abdul Rahmani. Tak boleh Abdul Rahman nu, Abdul Rahman na, tak boleh. Abdul Rahman ni. Sentiasa Abdul Rahman ni. Ya. Kemudian Abdu oleh kerana dia adalah subjek, dia mesti dhammah. Tak boleh baca dengan fathah atau kasrah. Ya. Tapi kalau dia duduk di tengah-tengah, mungkin dia boleh tukar fathah atau kasrah. Tapi kalau dia di awal ayat, at the beginning of the sentence, dan dia adalah subjek mesti dhammah. Ya, tak boleh dalam bentuk yang lain. Abdul Rahman selesai. Atau kita dah bagi tahu ini adalah verb, ya, dia past tense verb, tapi past tense verb ni dia ada yang kita panggil transitif. Transitif itu maknanya dia ada objek selepas tu. Macam kita kata Ahmad telah makan. Telah makan tu mesti ada objek. Makan apa? Makan nasi, makan mi goreng, ya. Makan pasta, ya. Jadi pasta, mi goreng, nasi, semua tu adalah objek. Ya, di sini objeknya ialah as-sadaqat. Tetapi kita belajar selama ni, ya, objek itu mesti fathah. Di sini kita tak baca as-sadaqata. Patutnya as-sadaqata. Kak Jamalia, ya. Patutnya objek ni as-sadaqata.
fathah kan? Tapi di sini mengapa kita baca as-sadaqati? Apa sebab? Feminine plural ke? Sebab dia feminine plural. Bila feminine plural, dia tidak ada as-sadaqata, tak ada. Dia hanya as-sadaqatu, as-sadaqati. Tu dan ti. Ta tak ada. Jadi oleh kerana itu, dia tidak boleh dibaca as-sadaqata, tak boleh. Walaupun dia objek. Kerana objek yang singular boleh baca dengan fathah. Tapi kalau dia objek yang feminin, feminin plural, tak boleh ada fathah. Tetapi dia tetap objek juga. Cuba tengok kan. Alif, lam, sod, dal, qaf, alif, ta. Cuba tengok. Qaf, alif, ta. Ada alif dan ta di hujung perkataan. At the end of the word, kita ada alif dan ta. Bila ada alif dan ta, itu adalah simbol untuk plural. Plural feminin. Plural. Jadi bila feminin plural, tak boleh fathah. Mesti baca kasrah. Atau telah memberi, as-sadaqat, telah memberi sedekah. Itu kita dah faham, sebab dia feminin plural. Kemudian kita ada fi particle preposition lah, macam biasalah. Fi. Lepas pada fi, noun yang datang selepas fi mesti kita baca dengan kasrah, sabili. Dan mengapa tidak boleh ada alif lam pada sabili? Kerana dia adalah first noun sekali lagi. Dan dia ada second noun, Allah. Sabilillah kita sebut selalu. Bila kita baca sabilillah, Allah di situ mesti dibaca dengan kasrah. Sabil, perkataan sabil yang merah tu dibaca dengan kasrah kerana datang selepas fi. Manakala Allahi dibaca dengan kasrah kerana dia adalah second noun. Sabil first noun, Allah second noun. Second noun mesti baca kasrah. Sabil tak mesti baca kasrah. Tapi kerana depan dia ada preposition, ada particle of preposition, maka kena baca dengan kasrah. Fi sabili. Sambung fi sabilillahi. Selesai lah. Itulah cerita dia. Kak Mai boleh faham ke? Kak Mai? Kak Munah. Okey Okey, Alhamdulillah. Prof Raga boleh? Alhamdulillah. Okey Apa ni Tan Sri Hasmah tak ada ke hari ni? Tak nampak pula nama dia. Tak ada Kalau tak ada orang lain silakan. Siapa nak tanya? Apa ni Kak Zahra sila, ada apa? Ustaz. Ustaz. Ustaz, Abdu tu Arab version of Abdul ke? Arah version Abdul, memang Abdul. Ini alif lam kat belakang ni. Cuba sambungkan Abdul tu. Tapi tak bolehlah baca Abdul kan, sebab dia ada ra ni, dia alif lam syamsiah ni. Bila alif lam syamsiah, kita tak bunyikan Abdul. Kita bunyikan dia Abdur. Jadi soalan akak tu apa tadi? Your question again? Okay, answer. Thanks, Ustaz. Okey, jadi tuan-tuan kena bezakan antara first noun dengan second noun. Orang Melayu panggil Abdul. Abdul tu problematic sikit, pasal you take Abdu from the first noun, you take alif lam from the second one. So you combine between first noun and the beginning of second noun. So you cannot say Abdul. Pasal apa? Sebab alif lam belong to the second noun, not the first noun. Faham kan? Jadi kalau tuan-tuan kata, what is your name? My name is Abdul. Orang Arab akan tanya. Abdul what? Dia tanya. Your name is Abdul what again? Your name? Excuse me, I beg your pardon. Pasal apa? Sebab alif lam tu kita ambil from the second noun. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Prof Raga faham tak? Bila Ustaz sebut, orang Melayu dia suka gantung tau, gantung. Abdul. What do you mean Abdul? Abdul what? Prof Raga faham tak Ustaz sebut ni? Faham. Okey. Jadi sama juga macam nama orang Saiful. Dia orang Arab tak ada nama Saiful. Mesti habis kan? Saiful what? Saiful Bahri. Saiful Nizam, Saiful apa lagi? Saiful Islam.
Ya, Saifuddin. Dia mesti ada sambung. Orang Kalau tidak Melayu Saif dia tak saja. faham benda tu. Ya. Kalau tidak dia Saif Gimana? saja. Dia Saif saja, bukan Saiful, betul. Dia Saif saja. Ya, dia Abdun saja. Dia tak boleh Abdul. My name is Abdul, tak ada. Ya, tu salah tu. Kalau nak Abdul kena tambah Abdul apa? Abdul Rahman, Abdul Razak, ya, Abdul Syakur, ya, Abdul Latif kena tambah. Orang Melayu tak faham. Ya, jadi bila Kak Mariatun tanya tadi, sebenarnya memanglah Abdul, tapi kita kena ingat alif lam, ya, from that Abdul tu is from the second noun. So you cannot take the alif lam from the second noun, tak boleh. Ya, you must let go the alif lam. Orang Melayu dia tak let go, dia nak pegang juga. Ya, jangan pegang. Itu bukan kita punya, itu orang lain punya. Ya, suka-suka hati je kita nak pegang alif lam tu, tak boleh. Alif lam tu second noun. Ya, faham tak? Kak Mazidah faham Ustaz sebut ni, ya? Faham Ustaz, faham. Okay, alhamdulillah, cantik, ya. Jadi kalau dah faham, okeylah tu, ayat tu selesai lah. Ya, Ustaz ulang balik. Abdur Rahman can be divided into two. Abdun campur Ar-Rahman. Tapi mengapa kita tak baca Abdun dekat situ, Kak Mazidah? Pasal apa first noun tu tak boleh baca Abdun? Pasal apa? Subjek. First. Not because subject. Sebab apa? First noun tak boleh ditanwinkan. Okay, cantik. Sudah. Dah dapat dah tu. Okey, clear. Ya, Tak boleh on dah Ustaz, azan nanti dengar. Oh, tengah azan. Ustaz kat tempat Ustaz. Oh ya, okey. Belum azan. Dia belum tengah azan. baca surah. Dia tengah baca surah Sabah, ya. Ayat 15. Okey, ya. Kalau tak ada, kita pergi kejap ke nombor 2, Abu Bakar dulu. Ya, Abu Bakar. Sebelum azan. Kalau azan bagi tahu, ya. Abu Bakrin. Abu first noun, Bakrin second noun. Kalau Ar-Rahman, dia kasrah. Bakrin pasal apa dia tanwin? Ya, pasal apa dia tanwin Kak Mariatun? Cuba Kak Mariatun tengok. Ayat pertama, first sentence, Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahmani. Second noun, kasrah saja. But second sentence, Abu Bakrin. Why Bakrin? Pasal apa tak kata Abu Bakri? Why not Bakri? Tak ada alif lam. Sebab dia tak ada alif lam, Ustaz. Okey, betul. Tak ada alif lam. Ya. Okey, dah azan. Kita bagi laluan kejap. Ya. Kita bagi laluan kejap, ya.
Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Kita habiskan ayat nombor 2 ya. Second sentence, Abu Bakrin. Abu Bakrin. Abu first noun. Dan Abu tidak ada tanwin pasal dia berakhir dengan waw. Waw tu ada sukun ya. So kita tak kata abun, kita kata Abu Bakrin. Maknanya bapa kepada si dara. Apa makna Bakrin atau Bikrin? Bikrin mean virgin. Siapakah Abu Bakrin? Bapa kepada Aisyah. Ya, namanya Abdullah. Kita dah baca semalam kan dalam Sirah Khulafa Rasyidin. Tuan-tuan yang ikut kuliah ustaz malam tadi ya dengan Nur Islam Academy ya, kita mula dengan cerita Saidina Abu Bakar. Ya, jadi kita tahu Abu Bakar nama sebenarnya Abdullah. Tetapi setelah anak dara dia yakni Aisyah kahwin dengan Nabi, maka bermulalah Abu Bakar dipanggil Abu Bakar. Sebelum tu Abdullah. Ya. Atau kita tahu, kita dah bagi tahu tadi, dia adalah past tense dan past tense yang berbentuk transitif. Transitif means dia memerlukan objek. Ya. Selepas daripada transitive verb, kita mesti ada objek. Ya. Kalau ayat yang pertama, objek dia adalah feminine plural. As-sadaqat. Feminin plural kita tidak boleh fathahkan. Kita kena baca kasrah. Tetapi ya pada ayat yang kedua az-zakah ya az-zakata. Boleh tak baca az-zakatu? Tak boleh. Kalau dia subjek az-zakatu. Kalau dia datang selepas preposition az-zakati. Tapi sebab dia objek az-zakata. Ni tidak ada masalah kerana az-zakata itu adalah singular. Ya, dia oleh kerana dia singular dan dia feminin, ya, ada tak marbutah, maka dia boleh dibaca dengan fathah. Tidak ada masalah. Ya, atau az-zakata. Kemudian particle of preposition sama. First sentence fi, second sentence ila. Dia ada 9 semua. Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li, ma'a. Ya, ada 9 semua ataupun rubbah. Ada beberapa pendapat lah, ya. Sebab tu 8 tu tidak ada khilaf. Nombor 9 tu ada differences ya in terms of fatwa para ulama dalam bidang bahasa. Okey ya. Kalau fi sabili, kalau ila abi. Jadi bermula dengan abu, sekarang abi pula. Ada beza ke abu dengan abi? Tak ada beza. Ya, abu dengan makna bapa, abi pun bapa juga. Ya, tetapi abu ketika dia jadi subjek. Kalau dia genitive noun, maknanya dia kita panggil dia datang selepas preposition, maka kita tak boleh baca ila Abu Hurairah, tak boleh. Ila Abu Hurairah tak boleh. Kena baca ila Abi Hurairah. Ya. Cuma di sini abi dia tidak bermakna simply makna bapa, tidak. Sebab kalau Abu Bakar betul, bapa kepada saudara. Father of the virgin. Tapi kalau Abu Hurairah, sebab Hurairah tu maknanya anak kucing yang betina. Anak kucing yang betina. Ya. Bukan anak kucing betina. Tapi anak kucing, tapi yang jantina dia betina. Ya. Dan dia dipanggil Hurairata. Ya. Jadi Abi Hurairata. Yang ni pelik sikit. Sebab Abi tu kita faham lah. Pasal dia jadi, dia datang selepas preposition. Tak boleh baca Abu. Ya. Tapi Hurairata tu second noun. Second noun bukan kasrah ke? Ya. Second noun bukan kasrah ke apa kita panggil? Praraga. Ya. Second noun bukannya Hurairati kan? Biasanya. Ya, yang pasal apa pula dia Hurairata pula ni? Apa sebab dia ni? Pasal apa pula Hurairata ni? Letak je lah Hurairati. Apa salahnya? Pasal apa pula tiba-tiba Hurairata pula? Ya. Apa sebabnya? Apa sebab? Teka tak apa. Salah tak apa. Belajar kan? Saya teka. Apa sebab dia? Ya. Prof, apa sebab? Ustaz, dia nama tak? Macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya kata Hurairah tu nama orang. Nama. Tak, memang dia nama orang. Tapi Hurairah tu kucing. Anak kucing betina. Oh, ya ke? Okey. Female Arabic name.
Female Arabic name. Sebab dia betul. Sebab dia female Arabic name, tak boleh baca female Arabic name. Ya. Female Arabic name, ya, tak boleh kasrah. Memanglah dia kucing. Ya, tapi dia ni dah jadi nama. Bila dia jadi nama, dia tak boleh baca dengan kasrah, ya. Tu kita dah pernah sebut dulu tu, ya, kat mana tu? Ya. Ya, tuan-tuan nak kena ingat balik dia punya apa, ya. Mana kejap, ya. Tengok balik. Ni macam ni, ya. Ni tak, ni yang singular, ya. Awal-awal dulu kita belajar cerita. Awal-awal dulu, ya. Ustaz pun dah tak ingat kat mana. Perkataan tu mana kucing ke atau nama female name? Memanglah, ya. Dia bukan nama kucing tu. Mungkin kucing tu nama tompok. Kucing tu nama ni, ya. Tapi secara umum, ya, bila dia jadi nama orang, sebab dia dinisbahkan kepada Abu Hurairah tadi tu. Ya, bila nisbah pada Abu Hurairah, ya, dia jadi nama lah. Ya, dia jadi nama Abu Hurairah tu. Memanglah gelaran, betul. Tapi dinisbah kepada orang. Ya, jadi bila nisbah kepada orang, ya, dia tak boleh dibaca dengan apa? Dengan apa kita panggil? Dengan kasrah tak boleh. Ya, kita kena baca dengan fathah juga. Macam nama perempuan lah. Seolah-olah Aisyah kan. Jadi Aisyatu, Aisyata, boleh tak? Boleh. Aisyati tak ada. Ya, jadi samalah, ya. Abi Hurairah juga. Walaupun asalnya kucing, tapi ya, gelaran itu sudah dinisbahkan. Tu saat nisbah tu. Malah tadi cerita nisbah tu, ya. Jadi nisbah tu maknanya disandarkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama sebenarnya Abdurrahman. Sebenarnya yang atas tadi ni, yang Abdurrahman ni, ya. Abdurrahman ni ialah nama kepada Abu Hurairah sebenarnya. Memanglah nama sahabat Nabi ada nama Abdurrahman bin Auf, betul. Tapi, ya, for your information, Abi Hurairah, nama sebenar dia memang Abdurrahman juga. Tapi orang tak kenal dia Abdurrahman. Kerana gelaran dia Abu Hurairah tu yang lebih popular. Sometimes manusia lebih popular dengan gelaran dia. Ya, Ustaz ada seorang kenalan kawan. Ya, dia apa kita panggil, dia Datuk Seri. Ya, tapi sejak kecil orang dah panggil dia Atan. Ya, orang duk panggil Atan jugalah. Ya, sampai ke besar orang tak tahu. Even kalau orang panggil Datuk Seri pun orang ingat nama dia tu Datuk Seri Atan. Bukan. Nama dia lain. Ya, tapi orang duk panggil Atan juga. Pasal gelaran Atan tu dah. Sedangkan Atan tu bukan, tak ada pun dalam nama dia. Ya, tak ada. Kalau nama dia tu Muhammad Atan kemudian dipanggil sebagai Atan, logik lah kan? Pasal nama dia tu memang ada Atan. Nama dia tak ada kaitan langsung dengan Atan tu. Ya, nama dia nama lain. Ustaz tak sebut lah nama tu. Kalau Ustaz sebut nanti tuan-tuan kenal pula dia. Ya, tuan-tuan panggil dia Atan pula. Ya, sedangkan siapa-siapa yang baik dengan dia je yang panggil dia Atan, orang lain tak tahu. Ya, jadi oleh kerana tu dia dipanggil Atan. Atan tu gelaran, tapi gelaran tu jauh lebih popular daripada nama sebenar dia. Orang pun tak tahu dia Datuk Seri Fulan bin Fulan. Orang tak tahu. Ya, tapi tak apalah, dia okey je. Ya. Jadi Abu Hurairah sama juga. Hurairah tu asalnya ialah kucing betina, bukan nama kucing tu. Memang kucing betina. Ya, anak kucing betina bahasa Arab memang dipanggil Hurairah. Ya, bila dinisbahkan kepada nama orang, kepada Abdurrahman tadi, maka ya dia namalah, tak boleh diletak sebagai kasrah, tak boleh. Tak boleh Abi Hurairati, tak boleh Abi Hurairata. Ya, tu cerita dia. Itulah ya, kalau Ustaz boleh detailkan. Ada apa nak tanya? Silakan. Sebelum kita ambil contoh lain. Ada apa-apa? Silakan. Tak ada ya. Jadi kalau tak ada, kita ambil contoh lain pula. Ya. Ini alhamdulillahillazi sudah Muhammad Rasulullah allazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, puasanya sudah juga. Wa ma Muhammadun illa rasul, ni sudah ke? Sudah ya. Sudah kan? Ni contoh ayat 144 ni. Dah ke puan-puan? Senyap je, dah ya. Belum. Ini sudah. Belum. Wa ma Muhammad belum lagi. Belum ya. Okey, kalau belum kita tengok ya. Okey. Wa ma Muhammadun ya. Wa ma ini surah Ali Imran ayat 144 ya. Jadi mula dengan waw. Waw kita tahu ya. Kalau waw tu duduk di awal ayat, mana dia sentence connector. Ya. Kemudian ada pula particle of denial. Ya. Tapi tuan-tuan ingat balik tadi. Nanti Kak Mazidah akan tanya.
Dia kata apa beza yang ma tadi Ustaz? Ya, yang itu la ilaha kan? Itu pun particle of denial juga. Ingat tak tadi la ilaha illallah tadi kan? Jadi la ilaha illallah tu la kan? Dia particle of denial juga. Tapi dia absolute denial. Kalau absolute denial, lam alif. Tapi kalau dia sekadar denial saja, dia ma. Ni tuan-tuan kena ambil perhatian ya. Wa ma Muhammadun. Tengok ma ni. Ma ni ya. Dia adalah particle of denial juga. Tapi dia bukan absolute denial. Kalau dia absolute denial, Muhammadun tak boleh baca dengan tanwin. Muhammadun mesti baca macam mana? Muhammadun mesti dibaca dengan fathah saja. Wa ma Muhammada. Di sini pasal apa kita boleh tanwinkan dia? Pasal ma adalah particle of denial, tapi dia hanya kita kata ya, apa ni, hanya sekadar saja. Ya, just particle of denial, not particle of absolute denial. Kalau absolute denial, ya, macam la tadi, Muhammadun ni tak boleh baca Muhammadun. Kena baca Muhammadah. Boleh tak dapat yang tu? Ya. Jadi tuan-tuan ambil gambar ni. Ini particle of denial. This is a mere particle of denial. Mere particle of denial. Hanya sekadar particle of denial. Sedangkan yang atas ni, ya, yang la ilaha illa tadi, la Allahu la ni particle of denial, tapi particle of absolute denial. Bila dia absolute maknanya apa? Tidak ada satu pun. Tidak ada satu pun. Ya. Tidak ada satu pun sembahan. Jadi ilah ni sembahan, dia kena duduk dalam keadaan fathah. Pasal absolute denial. Sedangkan pada ma ni, ya, ma ni, dia pun denial juga. Tetapi dia hanya denial, mere denial saja, biasa saja. Ya, jadi kalau mere denial, mana penafian sajalah. Wa ma Muhammadun. Muhammad itu bukanlah. Muhammad itu bukanlah. Bukan maknanya tidak ada Muhammad, satu pun Muhammad. Bukan maknanya macam tu. Ya, jadi tuan-tuan kena bezakan antara apa kita panggil particle of mere denial dengan particle of absolute denial. Ada dua tu. Satu mere denial, satu lagi absolute denial. Boleh tak beza tuan-tuan? Ustaz harap tuan-tuan dapat ya. Datuk Azizul okey tak Datuk Azizul? Okey ke? Datuk tengah fikir apa perkataan ni nak jawab kat Ustaz. Ya. Dia tak ada kat situ kan? Dia pergi minum kot. Ya. Okey. Tuan-tuan yang lain dapat tak? Ya? Selalu Datuk dengan Datin line dia susah Ustaz. Dia punya connection. Dekat rumah dia tu mungkin ya? Ya, I think so. Ya, tak apa. Ya. Tapi kalau tuan-tuan dah dapat, okeylah. Tak apalah. So, tuan-tuan bagi ya. Particle of denial can be divided into two. The first one is particle of mere denial. Ya, denial maknanya simple denial lah. Ya, yang satu lagi ialah particle of absolute denial. Kalau mere denial dia ma saja, min alif. Tapi kalau absolute denial dia lam alif. Lam alif tu yang betul-betul menafikan semua. Tidak ada satu Tuhan pun yang berhak disembah melainkan Allah. Baru betul. Baru betul-betul tauhid tuan-tuan. Ya, kita betul-betul mengesahkan Allah tu. Ya. Tapi kalau di sini kita tidak mengesahkan Muhammad. Kita hanya kata Muhammad itu bukan apa? Ya. Illa rasulun. Muhammad tu bukanlah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Ya, bukanlah Muhammad itu dan bukanlah Muhammad itu illa melainkan rasulun, seorang rasul. Nak bagi tahu Muhammad tu rasul. Ya. Nanti orang tanya pula, oh itu Muhammad bukan nabi. Kita tak cakap. Kita kata Muhammad itu tidak lain tidak bukan adalah seorang rasul. Bila dia seorang rasul, automatiklah dia nabi tuan-tuan. Mana ada rasul bukan nabi? Tak ada. Semua rasul adalah nabi. Ya. Jadi macam tu lah ya. Macam tadi Kak Mazidah tanya kan, ya. Adakah bila kita sebut maskan itu rumah yang tenang? Maknanya baitun bukan rumah yang tenang. Tak, kita tak nafikan. Kita cuma nak bagi tahu asal makna baitun tu adalah rumah tempat bermalam. Boleh tak kita kata dia rumah tempat bermalam yang ada ketenangan? Boleh. Dia tidak menafikan, ya, tak ada penafian kat situ. Okey, rasulun singular.
Ya, dan dia dipanggil sebagai particle of noun after particle of exception. Particle of exception tu ialah melainkan. Rasul ni adalah noun yang datang selepas melainkan tadi. Ya, dan dia dalam keadaan normal. Rasulun. Dia singular. Ya, singular masculine. Di hujung ayat ini, hujung sekali ada ar-rusul. Kalau rasulun singular, rasulun ni dia singular masculine. Kalau rusul adalah dia masculine tapi dia plural masculine. Plural. Kalau rasul ada waw ni singular. Tapi kalau yang tak ada waw adalah plural. Tapi dia tetap masculine. Ya, dia tetap masculine juga. Sebab tak ada rasul ni perempuan, tak ada, semua lelaki. Jadi senang. Ya, kalau kita kata kita panggil rasul-rasul, confirm lelaki semua, tak ada perempuan. Okey, ya, selesai. Kemudian kita pergi pada particle of emphasis. Ada qad. Qad ni pun selalu jumpa. Ya, qad kana lakum, qad ja'akum, qad khalat. Ya, semua qad tu. Jadi qad tu apa? Qad tu particle. Tapi dia particle of emphasis. Dia dia emphasize sesuatu. Ya, dia kita panggil itu. Bahasa Melayu apa tu? Memperkukuhkan. Ya, memperkuat atau memperkukuhkan makna sesuatu. Jadi khalat adalah past tense. Ya, apa makna khalat? Khalat makna telah berlalu. Ya, telah berlalu, telah pergi sebelum Nabi Muhammad ni, telah ada nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi itu semua telah berlalu, makna telah wafat. Ya, Nabi Adam telah wafat, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya. Patutnya semua telah wafat, melainkan seorang lah, Nabi Isa yang belum wafat. Tapi secara umum semua nabi telah wafat. Dan secara umum nak bagi tahu semua nabi akan wafat. Termasuklah Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa alaihissalam, semua akan wafat kerana semua adalah manusia. Qad khalat, qad sesungguhnya khalat telah berlalu. Ya, maknanya telah pernah hidup, telah pernah diutus dan telah meninggal dunia min qablihi, ya, sebelum daripadanya. Nya itu siapa? Nya itu Nabi Muhammad lah. Ya, telah berlalu, ya, telah hidup, telah berdakwah, telah berlalu, telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rusul, rasul. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya, jadi ar-rusul, ya, dia jadi dua, jadi pelaku dia. Ya, dekat mana dia punya work? Khalat. Ya. Boleh tak kita kata ar-rusul tu subjek? Tak boleh, sebab subjek mesti di awal ayat. Subject must always be at the beginning of the sentence. Yeah, if the noun meaning subject, not at the beginning of the sentence, biasanya dia bukan subjek. Tapi dia domah. Walaupun dia domah, dia bukan subjek. Dia jadi apa? Dia jadi dua saja, pelaku yang membuat. Tu dia punya jawapan dia. Okey, ada apa tuan-tuan? Dia sedikit agak challenging, tapi boleh faham. Kecuali tuan-tuan ada masalah, Ustaz terangkan balik. Ada apa? Silakan. Kak Loha ada apa, Kak Loha? Kak Jamalia. Khalat tu telah berlalu. So dua dia yang dekat tu bukan feminin ke, Ustaz? Jadi Kak Jamalia telah melihat sesuatu yang agak pelik, sebab khalat tu dia feminin. Betul, khalat tu feminin. Sebab kalau dia feminin, dia ada huruf tak dekat ujung, tak maftuhah dan dia ada sukun. Memanglah. Kita dah sebut dah ni. Ni kalau macam ni dia feminin lah ni. Kita dah pernah tengok dari tu, kat mana kalau Ustaz boleh bagi contoh, ni, kalau kana singular, plural, singular male, kana. Kalau kanat, nampak ni, dia ada tak marbutah, tak maftuhah, sukun, dia female. Kana male, kanat female, biasanya singular. Jadi tapi yang pasti dia female lah. Jadi kalau kat sini kalau kita tengok, khalat ni patutnya untuk female ni. Khalat ni maknanya untuk female, Khalat ni untuk female. Tapi pasal apa dua dia rusul? Ustaz cakap tadi rusul tu mesti lelaki. Betul kan? Dia mesti lelaki. Dia tak boleh perempuan. Tapi pasal apa tak kata qad khala min qablihi rusul? Pasal apa tak kata qad khala aja?
Pasal apa kena qad khalat? Ya. Di sinilah ya masalah yang kadang-kadang timbul. Ya. Pasal ar-rusul itu dia bukan masculine plural. Kak Jamalia, rusul tu apa plural tu? Dia broken plural kan? Broken plural ya. Dan broken plural kadang-kadang kita boleh anggap dia sebagai feminin. Memang challenging benda ni ya. Tapi itulah that's the beauty of the Quran lah tuan-tuan. Bila tuan-tuan rasa macam susah-susah sikit tu, itu beauty lah tuan-tuan. Okay. Ya, pasal dia kena dihalusi ya. Jadi kalau kita tengok ya, payah juga ni. Sebab memang tu the beauty lah tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan dapat, tuan-tuan akan rasa ya Allah, ya nak faham ni bukanlah main susah lagi. Tapi bila dah faham tu baru kita faham. Ya, khalat dia masculine, dia past tense verb tapi dia feminin. Patutnya qad khalat min qablihi. Patutnya macam kita kata malaikat kan. Malaikat tu ya, patutnya kita kata malaikat tu lelaki saja, tak ada perempuan. Tapi kadang-kadang dianggap sebagai perempuan. Sebab apa? Sebab dia masculine, sebab dia broken plural. Ya, tuan-tuan kena terima kadang-kadang dalam Quran, ya, kadang-kadang dalam Quran memang ada feminin, memang ada broken plural yang dianggap sebagai feminin. Ya, dia masculine. Tapi dari segi verb dia kadang-kadang ada feminin juga, ya, ada letak feminin. Rahsianya Allah yang Maha tahulah. Lebih pada tu kita tak tahu tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ulama pun tak boleh menerangkan. Ya, mereka kata serah pada Allah. Adalah sebab Allah nak guna perkataan khalat tu. Ya, sebab Allah yang Maha bijaksana tuan-tuan. Mana kalau kita tak dapat memikirkan, maknanya ya akal kita tak sampai. Ya, memang kita tak sampai, kita tak boleh fikir. Hanya Allah. Sebab tu kita serah balik pada Allah. Dan kita kata this is the beauty of Quranic Arabic. Macam tu je lah tuan-tuan. Tak ada cara dah. Ya. Boleh apa Kak Jamalia okey? Boleh Pending Ustaz. Okey. Ya, tapi macam itulah ya. Sepatutnya betul Ustaz faham. Patutnya kalau khalat ni, patutnya rusul ni mesti perempuan. Tapi rusul tak perempuan. Tapi kita kena ingat, rusul walaupun dia lelaki, tapi dia bukan masculine plural. Rusul tu bukan masculine plural. Kalau rusul tu masculine plural, kita kena letak waw nun pada rasul. Rasulun seorang, rasulani dua orang, rasuluna ramai. Tapi di sini bukan rasuluna, dia ni rusul. Apakah bentuk plural bagi rusul? Bentuk dia ialah broken plural. Broken plural boleh tak kita rujuk kadang-kadang sebagai feminin? Boleh tuan-tuan. Broken plural can be feminine walaupun dia tu adalah masculine. Ustaz tahu tuan-tuan ada pening-pening sikit, tapi that's the beauty of the Quran. Itulah cerita bukan dia. pening lagi Ustaz, dah migraine dah ni Ustaz. Sebab rasul kan. Sebab rasul Ustaz, kita dah automatic fikir memang mil lah Ustaz. Memang boleh jadi migraine dia buat. Okey Ustaz. Tapi macam tadi lah ya. Memang sebab ya, isu dia sama-sama. Isu dia ialah kerana rusul tu broken plural. Kalau rusul memang lelaki. Tetapi sebab dia duduk dalam keadaan broken plural, boleh juga dirujuk sebagai feminin. Boleh. Dari segi verb dia tuan-tuan. Ya, yang itu memang agak pening sikit ya. Kak Mazidah kata dah nak jadi migraine ya, tapi insya-Allah tak sampai migraine tu. Dia sebenarnya dia mengubat migraine boleh tuan-tuan. Ya. Ya, silakan. Apa nak tanya sebelum kita tamat? Silakan, ada apa? Tuan-tuan ada apa tuan-tuan? Ya. Hari ni kita tak berapa ramai orang ya. Masing-masing nak berjalan. Ya. Absolute denial tu dia ada lain daripada la ke? Absolute denial biasanya la. Absolute denial ya. La ilaha illallah. Okay. Ya, la apa kita panggil ya. La ma'buda ilal ma'bud. Biasanya merujuk kepada sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diberikan diberikan penghormatan melainkan Allah. Tidak ada yang biasanya dia berkait dengan sifat-sifat Allah. Ya, biasa kalau kita jumpa dalam hadis ataupun dalam Quran merujuk pada sifat-sifat Allah. Ya, setahu Ustaz la ajalah ya. Kalau kita jumpa nanti kita sebut lagi, tapi setakat pemerhatian Ustaz hanya la saja untuk absolute denial. Tapi kalau untuk mere denial, ya denial yang simple denial tu biasa ya ma boleh. Ya, kadang-kadang la pun boleh juga. Ya, kalau la tu
dia punya noun selepas tu dalam keadaan normal, maknanya la tu sekadar denial saja. Maknanya mere denial. Simple denial, not absolute denial. Jadi kita boleh tahu dia absolute denial kalau dia punya noun selepas tu dalam keadaan ilaha, dalam keadaan berfatahah ni, fatahah di akhir. Kalau dia boleh letak noun, maknanya dia letak ilahun, ilahan, ilahin, tu maknanya dia bukan absolute denial lah tu. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ada apa? Ulang-ulang lah tuan-tuan, ulang-ulang, tengok balik. Contemplate kan makna dia. Madun, ada apa? Ustaz. Nak tanya. Silakan. Yang ma tadi denial kan? Tapi ma tu sebelum ni maksudnya apa yang kan Ustaz? So macam nak bezakan apa yang dengan denial. When it becomes denial and when dia jadi apa-apa. Okey, good question. Kena tengok konteks. Kalau konteks dia tu apa kita panggil, dia kena tengok konteks lah, memang tak ada cara. Kalau ma tu biasanya menceritakan tentang apa yang kadang-kadang ma juga boleh makna, Syirin boleh tambah ma juga dengan makna soalan. Ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu atau apakah Tuhan kamu? Kat situ ma juga. Tapi ma untuk question. Untuk kita tanya soalan. Pasal apa kita tak kata dan apa yang, apa, dia bukan apa yang, dia bukan ma dengan makna apa yang alazi kan. Dia kadang-kadang dia boleh makna ma dengan makna denial. Memang kena tengok konteks ayat. Tak ada cara lah. Kita kena tahu makna. Jadi, oleh kerana itu, kita ada terjemahan. Tengok Quran terjemahan. Bila kita tengok Quran terjemahan, kita dah tahu makna selepas tu. Macam contoh, kalau kita kata wama Muhammadun. Kalau kita letak, apakah Muhammad? Tak kena. Tapi kalau kita kata tidaklah Muhammad. Kena. Tidaklah Muhammad. Tapi kalau kita kata ma tu yang Muhammad, tak kena. Jadi bila kita terjemahkan tu baru kita tahu dia ni yang ke, dia ni apakah ke, ataupun dia ni makna tidak. Itu je lah cara kita nak tentukan. Yalah, betul. Kalau ikut nota kita buku pertama, ma tu dia kata what and not. Sama ada what ataupun not. So dua-dua lah. Kalau what tu soalan lah, question. Question tag. What and not. Dua-dua lah kita boleh gunakan. Okay. Tapi ada satu lagi. Yang tadi Syirin cakap tu. Yang al-lazi. Makna dia ialah al-lazi. Ada satu lagi. Ada tiga. Sesungguhnya kan. Qad tadi Ustaz. Qad Ustaz kata emphasize. Inna juga emphasize kan Ustaz? Betul ya. So today kita learn something new which is not in our vocab sebelum ni tahu Ustaz. Qad ni. It is a particle, is it? Qad. Inna pun particle juga. Cuma I know, tapi qad tidak ada dalam kita punya pembelajaran sebelum ni. It is a particle ke Ustaz? It is a particle, is it? Jadi maknanya inna particle of emphasis. Ni merah ni. Particle of emphasis. Maknanya sesungguhnya dengan inna dengan qad having the same meaning tetapi sesungguhnya. fungsi Tetapi dia beza. ayat jugalah ya. Tak senang je kalau beza. Inna selepas tapi dia makna noun. sama. Inna selepas dia noun. Qad selepas dia verb. Okey. Ini a new particle lah kita belajar hari ni. Betul, Dia masih particle of emphasis tapi bukan inna, dia qad pula. Dan macam mana kita bezakan inna dan qad? Inna, after inna, noun. Innallah, noun. After qad, biasanya verb. Okey. Qad, verb. Inna, noun. Okey. Betul. Okey, tuan-tuan, kalau tak ada apa, sekadar ada tu Ustaz. yang boleh kita. Ada Ustaz. Ada apa? Sekejap Ustaz. Pembelajaran last week. Ustaz tak habis. Saya tanya soalan last week. Al-Isra ayat 23 tu. Iya. Ustaz kata it's also a particle. Tapi
Ustaz tak explain lagi iyahu tu. Belum. Iya tu partikel Dia tak juga. sampai lagi. Betul. Belum sampai lagi kita masa tunggu dia. dulu ya. Kita tunggu dulu, betul. So shall we end the class? Shall we end the class, Ustaz? Ya, betul. Boleh. So diharap ya walaupun tak ramai hari ni, tapi mungkin ramai orang pergi holiday. So as kita punya Tuan Najib Nazri berada di Kelantan sekarang, diharap dia bercuti. Namun dia tetap startkan kita punya dia still on and record our system ya. Ya. So jazakumullah Ustaz kerana bersabar dengan kami, dan kepada semua jemaah-jemaah juga yang masih setia mengikuti ya. Sehingga kita berjumpa di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mazidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.